untuk gambar dan ilustrasi, ada tim khas yang boleh datang tolong buat ke? Okey. Untuk ni kami tak ada tim. Macam yang saya cakap dengan Prof Ramiza tadi, untuk ini kita kalau kami ada, tu yang kami kata kami tak boleh janji. Katakan pelukis yang kami bagi tu ada kelapangan nak buat ataupun dia sanggup nak buat atau tidak. Kami hanya boleh usulkanlah kalau nak cadangan nama. Tapi untuk tim khas tak ada. Okey. Seterusnya Prof. Ramiza, setiap 10 bab muka surat satu ilustrasi. Setiap 10 bab muka surat. Okey. Untuk yang ini Prof dia merujuk kepada novel kanak-kanak. Kita kata minimum maksimum 10 bab. Sebab pernah ada sekali kami terima novel kanak-kanak tapi sampai 20 bab. 20 bab tu sebab satu bab dalam 2-3 halaman je. Jadi macam letih pula tengok kan. Jadi satu lagi macam dia tak kena lah. Dia macam terlalu sikit untuk satu bab. Jadi itu sebab tu kami dah buat satu ketetapan yang mana untuk novel kanak-kanak maksimum 10 bab, susunlah 10 cantik lah kan, 10 satu bab, 10 satu bab. Jadi untuk dia kata muka surat satu ilustrasi. Okey, macam saya kata tadi, setiap novel kanak-kanak ni katalah kita kata 10 bab, dia ambil yang maksimum. Okey, satu bab habis, satu ilustrasi. Maksudnya katalah cerita pertama tu cerita dia balik ke kampung. Dia nak jumpa atuk dan nenek dah lama tak jumpa kan. Dalam bab tu dia cerita pasal tu je. Lepas tu dia jumpa, perjalanan dia pergi apa tu kan. Mungkin boleh pilih satu scene, satu babak yang dia boleh ilustrasikan menggambarkan satu keseluruhan bab tu. Yang menariknya lah sebab kita nak merelevankan sebab kita letak dia di akhir bab. Jadi letak satu brief ilustrasi. Tapi itu bagi brief ilustrasi saja sebab untuk novel kanak-kanak ni seperti saya beritahu tadi, novel kanak-kanak ni kita penulis hanya sediakan brief. Kalau ilustrasi tu di bawah 10, maksimum 10 ilustrasi untuk novel kanak-kanak, mereka kami akan uruskan. Bahagian kami, DBP akan uruskan. Bukan bahagian kami lah, bahagian mereka letak. Mereka akan adalah yang kami di bahagian tu akan ada melukis tapi di bawah 10. Maksimum 10 lah. Maknanya satu bab, habis satu bab maknanya kalau 10 bab akan ada 10 ilustrasi lah sebab habis bab ilustrasi, habis bab ilustrasi. Dan ilustrasi tu memang satu halaman. Satu halaman. Maknanya kalau ada doktor kata doktor hantar 100 halaman, kan sebab minimum 10 halaman. Prof hantar 1 halaman, lepas tu nanti tambah 10. Maknanya sebab 10 tu satu ilustrasi satu halaman. Jadi 110. Tapi itu kiraan kita secara kasar saja. Mungkin ada tambahan lagi sebab kita tak tambah lagi prelim untuk yang hak cipta, kalau ada penghargaan, kalau nak buat kandungan kan, mungkin ada lagi halaman-halaman tambahan. Tapi selalunya kita spend dalam 8 halaman mengikut kuras lah sebab seperti yang saya kongsi tadi, setiap kuras tu kita kena tambah 8. Dia tak boleh jadi macam yang saya kata tadi kalau buku bergambar dengan buku ilustrasi tu, saya kalau kata 16 lah, dia tak boleh jadi 17. Kalau dah lebih 16, dia kena jadi 24. Dia kena tambah 8. Sebab kuras tu, bila lipat buku ni dia kuras dia. Dia tak kena. Okey? Nanti kita bimbang akan ada halaman kosong. Jadi tak cantik lah dan juga akan menjejaskan dari segi harga dan juga kualiti buku kita lah. Tiba-tiba kosong kan? Okey. Seterusnya, boleh saja orang DBP untuk berganding dalam penghasilan gambar atau ilustrasi. Orang DBP, maksudnya orang DBP buat masa ni tak ada. Kita tak ada yang dalam grup tim kami ni pun tak ada yang kepakaran nak melukis. Tapi yang seperti yang menjawab soalan tadi, kami boleh usulkan mana pelukis yang pernah yang kami pernah usul kepada penulis dan penulis dan dia sambut. Dan ada juga yang dah terbit lah pun. Macam tu. Okey. Seterusnya, ini orang luar lah, bukan orang DBP. Berapa average bayaran untuk pelukis dan ilustrasi? Prof, yang ini untuk kes ni kita tak ada satu ketetapan yang betul lah sebab
kami tak pernah uruskan yang ini dengan kami sendiri. Tapi selalunya itu yang kita kalau nak tanya, kalau Prof nak juga tahu yang itu mungkin saya boleh PM tepi dekat tepi lah kot kalau mereka pernah berurusan nak tanya kod rate DBP pernah hired ke kat luar kan. Tapi kalau saya tanya penulis, berdasarkan yang saya tanya penulis pernah ada yang 80 tapi saya rasa benda tu sangat subjektif kan Prof sebab sebab ini bergantung pada apa persetujuan bersama kan sebab kadang-kadang nak kata nama sebab kadang-kadang bila penulis tu memang ada hubungan baik dengan pelukis tu walaupun dia ada nama dia macam tak berkira lah kan dia macam ambil lebih kurang di benda ni tu saya kata subjektif tapi itulah tapi saya faham mungkin Prof tanya ni nak yang average yang kalau dulu yang ikut DBT lah kan itu nanti saya boleh tanyakan kot kalau yang tu tapi sebab bukan bahagian kami yang uruskan kalau ada lah saya tanyakan nanti. Ini saya respon nanti saya bagi tahu Dr. Azman boleh? Ataupun nanti saya boleh hubungi Prof sendiri. Boleh ya? Okey. Seterusnya maaf Aisyah, boleh ulang sekali lagi kategori mana yang perlukan sedia ilustrasi. Okey. Untuk ilustrasi yang saya kata tadi untuk kategori buku kanak-kanak. Okey, buku kanak-kanak buku apa? Buku bergambar, buku berilustrasi dan buku informatif. Okey, 3 tu. Buku kanak-kanak, kategorinya buku untuk kanak-kanak, buku bergambar, kanak-kanak dan remaja. Kalau buku informatif pun boleh jadi remaja tadi saya katakan. Maksudnya kategori buku yang perlu menyediakan ilustrasi ialah buku bergambar, buku berilustrasi dan buku informatif. 3 buku ni. Novel tak perlu. Novel di bawah 10 ilustrasi akan ditangani oleh mereka dalaman DBP. Okay. Adakah ilustrasi menggunakan AI dibenarkan? Okey, yang ini yang saya baca tadi. Yang ini itulah seperti yang saya terpaksa berterus terang. Buat masa ni tadi kata putus sebab masih ada yang sebelum ni hantar AI pun dia pending. Sebab bila kami tanya masing-masing tak berani. Nak melepaskan tu. Sebab bila kita dengar hak cerita tu itulah. Dia kata boleh di akhirnya tapi bila dah sama tu dia kata apa-apa pun terpulang. Risiko penulis dan penerbit. Yang kami takut tu yang penerbit sebab kalau yang itu saya nanti saya takut saya dipersalahkan. Kan? Jadi untuk mereka sendiri pun tak dapat nak memberikan terputus. Itu masih lagi dalam perbincangan. Saya tak tahu pasti lagi bila benda tu akan diputuskan. Okay. Yang ini wakil peserta yang tidak dapat hadir. Soalan 1. Apa beza buku ilustrasi dan buku bergambar? Okey. Soalan 1. Okey, buku ilustrasi. Okay, saya jawab dulu soalan 1. Beza buku ilustrasi dan buku bergambar. Buku ilustrasi tak banyak gambar. Maksudnya teks lebih dominan daripada ilustrasi. Seperti yang saya tunjuk tadi, mungkin akan ada halaman dia sudah sepastinya lebih 32 halaman. Dia akan jadi 40 dan ke atas lah, 32 ke atas. Tambah 8, 40 dan seterusnya lah. Tapi di bawah 100. Sebab kalau dah 100, kita kira dia novel dah lah. Dia dah masuk kategori novel. Okey. Buku bergambar, setiap halaman ada ilustrasi. Dan teksnya sedikit. Maksudnya dia bukan yang dominan. Okey. Teks dia ceput-ceput. Maksudnya orang kata 1 perenggan. Mungkin 2 perenggan. Tapi mewakili 2 halaman. Macam tu. Okey. Okey ke AI image guna untuk keterjangan saja sebab tak pandai lukis? Okey. Untuk beri gambaran yang seperti yang Prof Ramiza kata tadi, boleh. Boleh untuk letak. Tapi kalau yang untuk pertemuan yang akan datang tu, saya nak minta satu contoh draft. Bukan apa supaya saya rasa ini untuk membantu juga penulis menjimatkan masa untuk dah tahu dah mana dia nak cari dan dia dah tunjuk dekat tim DBP strok penulis yang dipilih. Sebab saya takut nanti kalau benda ni tak clear, dia akan walaupun banker dah selesai, penulis masih pending. Kita tak nak lah, kita tahu. Kita sangat menghargai idea dan juga draft-draft manuskrip yang dah disediakan dan kami tak nak lah kalau boleh benda ni perkara ni menjadi satu isu yang menyebabkan
kelewatan ataupun manuskrip-manuskrip yang hasil bengkel ni tergantung dan pending lama-lama sampai melibatkan bertahun-tahun. Okey. Saya rasa benda ni untuk membantu jugalah penulis untuk bergerak lebih cepat bila kita dah selesai. Sebab dia dah ada dah orang yang dia aim dan stroke tu dia dah tahu lepas. Okey. Untuk cadangan boleh. Untuk pengumuman bagi satu contoh. Kemudian link untuk kehadiran. Okey, ini boleh share untuk link kehadiran. Yang ini saya nak tengok. Wakil bertanya lagi, soalan 3. Scan simple event orang lidi okey ke? Atau ada kelas lukisan but yang simple. Okey, macam ni. Untuk scan yang saya kata yang untuk pertemuan yang akan datang tu yang bukannya satu saya nak tengok tu, dia mestilah figura orang yang lengkap lah. Maksudnya yang menggambarkan macam mana dia lukis. Sebab macam ni, saya bagi contoh ada kita yang saya tahulah untuk ilustrasi, dia ada kategori yang kesempurnaan ilustrasi tu sangat sempurna. Contoh yang saya ambil terdekat buku teks. Kita tengok orangnya dia realistik. Dia kena macam bukan memanglah dia kartun tapi dia dari segi figure dia boleh beza dengan buku kreatif yang mungkin kadang-kadang kalau peserta tengok kalau yang menang level-level antarabangsa ni kadang-kadang orangnya dia bersegi. Dia ada macam bukan betul-betul orang, dia bukannya orang yang berbentuk yang realistik tau. Dia macam ada yang bersegi macam alien buat dia tapi kalau dia benar anugerah. Dia ada seni dia macam saya yang bukan orang seni. Mungkin kalau kita tengok macam tak ada apa tapi dia ada nilai dia. Yang mungkin itu yang kita tak faham lah, yang saya tak faham kan. Tapi kalau saya sendiri pun saya suka macam yang contoh ilustrasi lain dia ada kategori naif ilustrasi yang macam dia macam comel je dia. Kalau nak tengok logik tu mungkin jari dia kontok-kontok je tapi comel. Macam tu. Pendek. Yang ini yang macam ni tengok. Dia macam dia macam kata-kata je kan. Kalau yang buku teks tu dia kena rambut tengok sisir rapi. Dia macam yelah yang kalau kami panggil bahagian sekolah ni ilustrasi dia ilustrasi yang menuntut kesempurnaan. Kalau kreatif ni untuk menulisan buku kanak-kanak dan remaja ni saya rasa tidak menyentuh sensitivity. Tidak orang kata memperlekehkan seseorang individu, body shaming, itu sudah cukup. Kan? Ini subjektif lah. Mungkin nanti boleh saya menjawab soalan tadi, scan simple event orang lidi tu untuk kita tengok stroke tak sesuai lah. Maksudnya dia kena lukis satu figure, katalah dia akan lukis figure orang, dia kena bagi gambar figure orang lah. Macam yang saya tunjuk tadi. Yang ada dia tunjuk yang hitam putih tadi kan. Sekejap kalau mungkin ada yang tinggal tadi kan. Sekejap. Saya share tadi. Klik sini dulu. Lagi baru tekan. Mana? Okey. Ni contoh dia. Ni. Dia dah nampak figure orang ni macam ni. Macam tu. Satulah. Bukanlah semua macam ni. Maksudnya saya nak satu macam ni. Nampaklah dia lukis orangnya macam ni. Ni. Figure dia kartun macam ni. Ni ke pulang. Boleh? Nampak Okey. Hitam putih saja. Ini contoh. Okay. Seterusnya. Kita mesti berkala. Kadang bila kala jadi lagi tak cantik. Sketch gendut pensel saja dah. Okey. Untuk dah yang kita nak tunjuk untuk tunjuk stroke ni, untuk saya bersifat adil, hitam putih lah. Hitam putih. Tapi kalau ada penulis yang rajin, nak tunjuk juga, nak tunjuk yang colour dari segi teknik pewarnaan, supaya, yelah, bagi saya, apa yang effort penulis buat ni, dia akan memudahkan laluan masing-masing. Maksudnya sekadar tunjuk dengan berkala sekali, jadi dia dah tahu, okey, teknik pewarnaan ni pun okey. Kan, nanti mungkin dia dah tahu, okey, lukisan dalam ilustrasi dah okey, stroke boleh terus, pewarnaan macam ni pun editor kata okey, dia berjalan. Tapi yang kami betul-betul nak tengok sebenarnya stroke ilustrasi yang penting dulu untuk kita lepaskan. Okey? Guna pensel lah. Memang guna pensel tapi siapa yang sekarang ni saya difahamkan
buku ni dah banyak medium lain kan, dia ada yang dulu lukis digital, boleh je. Secara manual lukisan ilustrasi ni kami berikan, tak kisah digital boleh, lukis digital atas komputer boleh ataupun buat manual. Okey? Terusnya Okey, tanya soalan 5. Adakah ilustrator yang dah kenal boleh sedia pilih orang mesti ilustrator yang dipisah? Oh, tak. Okey, sebenarnya kami lepaskan perkara ini kepada penulis. Maksudnya kami memang seperti saya kata itu terpulang pada penulis untuk lantik orang, nak cari orang penulis. Tapi tadi dalam kes ada tadi yang penulis tanya sekiranya mereka tiada, sekiranya mereka minta bantuan, kita hanya bagi cadangan. Itu sekiranya minta bantuan, sekiranya ada yang dah boleh bergerak sendiri, kami memang tak campur tangan lah, maksudnya terpulang. Sebab itu dia dah deal kan, itu tak apa. Dan sekarang ni, dan sekiranya ada yang dah minta kami bagi nombor, tak semestinya kena, sebab saya dah minta kat DPP dah bagi, saya kena guna. Tak, terpulang. Sebab maksudnya yang kami bagi pun belum tentu lagi penulis boleh deal ke dengan dia, kot dia pun kata tak boleh lah, saya banyak job ke apa kan. Jadi itu terpulang. Okey. Soalan 6, jika anak saya lukis bawah umur tapi cantik, okey ke? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kita kena tengok dululah. Dan untuk yang kalau anak sendiri kan, nanti kalau nak letakkan berapa umur tu ya, nanti boleh nyatakan berapa umur. Adakah bawah 18 tahun ataupun bawah umur okey, bawah umur. Memang bawah 18 tahun, nanti yang itu kita akan ada maklumat tambahan lah yang kita minta kalau andai kata doktor nak terterakan nama anak doktor sebagai pelukis dan juga sebagai secara tak langsung sebagai pemegang hak cipta jugalah. Sebab dia bawah umur, dia kena ada penanggungjawabkan. Yang itu. Untuk urusan tu nanti kita boleh PM tepi ataupun kita boleh bincang waktu selepas kalau dah okey lukisan dia ni. Kata kalau kami tengok memang okey boleh teruskan, nanti tu kita boleh bincang PM tepi lah untuk urusan ni. Okey, bahasa wajib dalam bahasa Melayu atau boleh juga dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk pertama kali kami sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbitan kami untuk bahasa Melayu yang pertama lah. Okey, tetapi kalau ada yang ini, kita bawa dulu bahasa Melayu. Untuk hasil bengkel memang bahasa Melayu dan apabila saya bawa dalam mesyuarat akan datang, sekiranya kita nampak ada laluan dan ada tema yang dipilih tu bersifat okey, saya terus teranglah kalau untuk yang antarabangsa untuk DBP sekarang ni terjemahan buku-buku yang kami prefer kita cenderung untuk cadangkan terjemahan kepada bahasa Inggeris adalah buku-buku yang membawa kearifan tempatan. Contohnya macam membawa imej Melayu, imej Malaysia, negara kita. Sebab kami difahamkan kalau buku-buku yang tema jurnal yang biasa ni, mereka sendiri pun dah ada, dah banyak. Maksudnya kita kena compete pula dengan di luar. Tapi kami tidaklah menolak sekiranya memang ada jalannya. Tapi yang kami bebaskan ni kalau yang berdasarkan feedback yang kami dapat daripada bahagian yang pergi buat research, apa yang mereka nak sekarang yang kalau untuk beli copyright ke, nak bawa ke masa mereka nak tengok yang ada bawa identiti Malaysia. Itulah tu ataupun ada ciri-ciri kemalaysiaan. Tapi saya tak juga menafikan ada juga buku kami yang antaranya yang dapat tembus ke antarabangsa tapi bukan isu arus kearifan tempatan. Kadang-kadang kena tengok juga effort penulis. Penulis tu sendiri yang membawa buku dia, mempromosikan buku dia untuk ke peringkat tu. Kadang-kadang ialah dia ada jalan lain yang dia boleh tolak buku dia kan. Jadi kadang-kadang benda tu merelevankan dan dia dah dapat bubuk tapak dia tu, dia just maklum kat kami boleh usulkan untuk penerbitan dalam bahasa Inggeris. Okey? Tapi untuk yang penerbitan pertama memang wajib kita wajibkan dalam bahasa Melayu. Okey, menjawab soalan Dr. Nohana ni. Okey, seterusnya wakil soalan 7. Berapa muka surat untuk buku kanak-kanak bergambar? Muka surat untuk buku ilustrasi novel kanak-kanak dan remaja pula. Okey, seperti saya kata tadi,
Untuk muka surat buku kanak-kanak dan buku kanak-kanak bergambar, kita ada 3 pilihan, 16, 24 dan 32. 16, 24, 32. Okay, 16, 24, 32. Dan muka surat untuk buku ilustrasi novel kanak-kanak. Okey, buku ilustrasi saya kata tadi kena lebih daripada buku bergambar. Kalau had buku bergambar 32, dia kena lebih 32, maknanya tambah 8. Yang saya kata bila tambah halaman kena tambah 8. So 40 hingga 40, 48, tambah lagi 8, 52. Tapi jangan sampai, saya galakkan jangan lebih daripada 60 lah kalau untuk ni. Tapi di bawah 100 yang cantiknya. Sebab nanti kalau dah sampai 100 kita akan kategorikan dia sebagai, dah tak boleh kategori sebagai buku ilustrasi. Dia dah jadi novel kanak-kanak. Okey. Remaja pula, ilustrasi remaja sama. Maksudnya dia kena lebih 32 ke atas. Ilustrasi kan. Buku ilustrasi novel. Buku ilustrasi. Mana satu soalan dia ni? Buku ilustrasi. Okey, tak apa. Yang ini untuk ilustrasi saya bagi tahu tadi. Kalau ada ilustrasi, buku ilustrasi 32 tambah 8, 40, 48, 52 macam tu. Tapi kalau untuk spesifik novel, novel kanak-kanak, novel remaja, novel kanak-kanak minimum 100 halaman. Okey? Minimum 100 halaman novel kanak-kanak. Novel remaja 150 hingga 250. Novel kanak-kanak 100 minimum hingga 150. Saya ulang, novel kanak-kanak 100 hingga 150. Novel remaja 150 hingga 250. Kanak-kanak ada, tapi yang saya beritahu tadi, kanak-kanak tu kami tangani. Kami di sini ramai yang minat dalam buku seperti ini, tetapi our core JD mungkin tidak memberikan ruang dan masa. InsyaAllah dengan bantuan BP ini akan dapat memudahkan proses tersebut. Okey. Tak apa, Prof. Yang ini kita boleh rundinglah masa sebab tu kita, saya dan bincang Dr. Azman itu pun, Dr. Azman minta tempoh tu dipanjangkan. Kalau dalam bengkel yang lain-lain, kami bagi dalam sebulan, 2 bulan je lepas tu kita jumpa. Tapi Dr. Azman kata bagilah masa kan. Jadi kita memang gap kan sebab tu kita mula dengan awal tahun bagi talk ni. Supaya dia ada gap 3 bulan, 4 bulan, drag sikit kan. Kita anggapkan paling lewat hujung tahun ni kita dapat lah. Macam tu. Kan? Itulah. Paling lewat November ke, itulah kita sasarkan untuk kita dapat hasil yang itulah last. Okay. InsyaAllah boleh. Oh, dapat lihat dapat slide ni untuk ditunjukkan. Boleh, boleh Pak. Royalty berapa tahun? Pembahagian termasuk Illustrator. Okey. Royalty berapa tahun? Selagi buku ada. Selagi buku ada dan terjual. Begitu. Kalau dia ada tapi tak terjual pun, dia tak gerak lah. Okey. Tapi pembahagian termasuk Illustrator. Okey, untuk pembahagian termasuk Illustrator seperti yang saya beritahu tadi, itu bergantung pada persetujuan antara penulis dan juga pelukis. Kalau penulis dah kata dah bayar lamsam, tak payahlah bahagian. Tapi kalau dia kata nak royalty, memang akan ada royalty lah. Tapi tu penulis bincang dengan pelukis. Terpulang nak buat divide berapa? 12% tu terpulang nak divide 66 ke, 84 ke, 48 ke terpulang. Itu kami hanya menerima je feedback daripada persetujuan tu. Kemudian royalty berapa tahun? Ini dah. Apakah ada syarat umur tertentu tak untuk kelayakan sebagai penulis dan juga pelukis? Tak ada. Cuma itulah kalau budak bawah umur ni dia akan ada panjang sikit cerita je lah. Sebab bahagian kewangan ni yelah saya rasa mana-mana pun bahagian kewangan ni dia kadang-kadang dia ada tema yang kadang-kadang dia dah tak ada budi bicara, dia kena juga. Macam tu kan. Tapi yang itu kita akan bincang PN tepi lah kalau untuk kes-kes yang macam ni. Ibu bapa kan, kalau ada yang ambil bawah umur. Tapi kalau ada yang dah besar, yang dah dewasa tak ada isu. Okay. Lazimnya tak ada lepas kaca. Tak ada. Di sana kot. Seterusnya
DBP suka konsep bukan lazimnya berapa lama tempoh penerbitan daripada draft asal. Proses lambat selalunya kenapa? Okey, macam ni. Berapa lama tempoh penerbitan daripada draft asal? Ini bergantung juga pada skrip yang diterima. Sekiranya draft manuskrip itu dia dah bawa dalam mesyuarat, kan saya kata tadi ada 2 mesyuarat tapisan. Kadang-kadang yang pending lama ni, itulah antara faktor dia sama ada dia punya konten ada isu yang mungkin ada benda yang tak dapat pengesahan ke yang hal isu ni selalunya melibatkan fakta ataupun yang tak ada kata apa statement pernyataan sokongan yang mengesahkan sebab kami Dewan Bahasa ni penerbitan Dewan Bahasa ni memang orang kata memang orang ni kadang-kadang bukan nak kata cari silap tetapi sekiranya silap itu datang daripada DBP memang akan dipersoalkan lah kan akan menjadi satu persoalan yang sangat besar lebih lagi kalau sekiranya dibesar-besarkan lagi. Okey, itu satu. Tapi yang kedua mungkin itulah seperti yang Prof Ramiza kata tadi dari segi penyediaan ilustrasi yang tergantung kerana dia tak dapat nak cari sebab yelah sebab kami tak salah juga penulis sebab dulu prosedur sebelum ini sebelum saya masuk ke bahagian ni saya difahamkan memang ilustrasi disediakan oleh DBP. Mereka hantar DBP urus. Tapi sekarang ni mungkin kerana kekangan DBP sendiri tak mampu nak urus dan ada wujudnya beberapa masalah lain yang kami tak tahu. Maksudnya di bahagian peringkat mereka yang menampakkan ada kesulitan yang berlaku dan prosedur baru telah diperkenalkan lah yang itu yang mana datang dengan penulis perlu datang dengan draft ilustrasi. Itu antara juga contoh. Satu lagi apabila mesyuarat kami ni, okey, perkara yang ketiga kenapa juga lambat kadang-kadang seperti yang difaham kami di Jabatan Kerajaan ni kita daripada Jabatan Kerajaan kan kita ni kena ikut satu kita tak boleh melangkah-langkah kan dan ikut satu-satu dan mesyuarat itu dijalankan sebulan sekali. Okey, untuk pengetahuan penulis semua mesyuarat bahagian sebulan sekali, mesyuarat JKE sebulan sekali. Apabila kita terlepas di bulan ini, dia tak ada bawa dah minggu depan, dia bawa bulan depan. Dan satu lagi kes yang terbaru sekarang ni, kami mengakui kami sendiri pun dah banyak tugas dah makin bertambah dan kadang-kadang pengarah sendiri ataupun pengerusi yang akan mempengerusikan mesyuarat ini juga tiada ke lapangan, ada kekangan untuk lead pengerusi dan mesyuarat tu terpaksa ditangguhkan ke lain masa. Bila ada ajakan masa tu juga sebenarnya dia mengganggu jadual penerbitan kita. Dan selalunya itu antara faktor itu faktor yang terakhir lah. Itu yang boleh ditangguh. Tapi yang core dia yang 1, 2, 3 yang saya sebut tadi. Ada pembetulan. Yang pembetulan yang okey. Tambahan lagi selalunya pembetulan yang penulis tak hantar balik kepada kami. Maksudnya mungkin dia hantar balik tapi still sama. Maksudnya yelah sebab kadang-kadang ada penulis dia kata mungkin dia ada pengalaman dengan syarikat lain. Tapi itulah kami minta jasa baik penulis kadang-kadang yelah kita lain rumah ni lain gaya dia kan. Jadi kadang-kadang mungkin yang dihantar dekat penerbit sebelum ni memang tak ada masalah. Mungkin tak ada isu. Tapi untuk kami di sini, kami ada gaya rumah kami. Jadi kami kena ikutlah supaya tak ada orang kata macam mana kan kita ada gaya rumah masing-masing tapi kita tak ikut. So apa gunanya adanya gaya tu kan? Dan kami gaya tu pun gaya yang mengikut tata bahasa lah ataupun mengikut tema-tema penerbitan spesifikasi buku terbitan DBP. Begitu. Jadi itulah antara faktor yang mendorong kelewatan ataupun kata penangguhan tempoh penerbitan daripada draft asal. Dan satu lagi, ada kes terbaru yang saya nak share. Apabila draft bila dah siap draft, kita minta hantar draft ilustrasi. Dan draft ilustrasi itu nanti saya akan maklumkan perlu 300 DPI ke atas. Maksudnya bila dia scan nanti supaya gambar yang di trace tu tak
tak pecah. Okey. Jadi dia tangkap gambar pakai handphone je. Penulis ambil pakai handphone, jadi kalau buku tu dah lulus, maksudnya dah boleh terus sunting kan. Tapi bila kami ni, bila di bahagian mereka, bila mereka menerima gambar yang tak cukup resolusi dia, yang pecah, dia akan berbalik. Dia kata masih lagi pecah gambar. Ulang balik, datang balik memo naik atas. Lepas tu turun balik ke bawah, minta penulis bagi. Lepas tu penulis scan tapi tak sampai 300 pula. Ulang balik. Jadi benda tu dia dan penulis pun waktu tu kami faham lah sebab dia rasa dia dah selesai. Tapi bila kami minta balik bahan tu baru, jadi dia pun tak akan dapat bagi dalam, kata saya minta hari ni, mungkin tak dapat dalam esok lusa, mungkin dia pun ada mesyuarat dia, ada kerja hakiki dia, kami faham. Jadi dia akan bagi lagi seminggu lagi, 2 minggu lagi, dia pending lagi, macam tu. Okay? Kata faktor. Itulah, nanti kalau boleh elakkanlah perkara-perkara yang macam tu lah. Nanti kami akan guide, jangan risau. Okay? DBP suka konsep macam mana? Ada patang larang, limitation, contohnya cerita fantasi. Okey ke yang mana keadaan tu memang tak logik? Contoh dia binatang boleh bercakap dengan manusia. Okey. Untuk fantasi boleh. Tapi yang idea binatang bercakap dengan manusia memang tak boleh. Kalau dia bercakap binatang sama binatang, tak apa. Yang tu kalau doktor nak tanya saya kenapa tak boleh, memang dia pun punya, kalau masuk dalam masyarakat memang dia orang kata binatang bercakap dengan manusia tak boleh. Dia kalau satu jenis yang macam haiwan dengan haiwan boleh, itu boleh. Macam tapi binatang dengan manusia memang tak boleh. Okey? Yang fantasi lain tu kalau dia pergi ke angkasa ke, dia pergi masuk dalam badan orang macam saya kata tadi. Kalau macam untuk kempen kesihatan ni saya membayangkan kalau yang berminat nak buat mungkin boleh buat pasal dalam badan ke kan, benda-benda yang melibatkan limfa bercakap ke kan. Dia lebih fun. Budak belajar dalam tu tapi dia dapat info ataupun hempedu ke pasal apa, pasal macam Dr. Azma buat pasal gigi kan. Ataupun ada benda lagi dalam mulut dia yang boleh dijadikan cerita, dijadikan watak dalam tu. Dia lebih menarik dan nampak benda tu kita lain. Kita lain daripada yang lain. Sebab cerita yang cerita buku bergambar ni yang banyaknya macam cerita lemon ni yang kita selalunya dia punya cerita tu klise lah. Dia punya subjek itu sama. Okay? Sebab ni antara faktor yang kita perlu ambil kira bila kita buat buku, kita mestilah nak buku kita tu yelah orang nak tengok yang lain, yang menarik kan. Bukanlah kata buku bergambar tak menarik. Tapi buku gambar ni dia lebih, itulah dia tak ada yang fakta yang macam boleh buatkan orang, yelah itu bergantung jugalah pada penulis. How penulis nak bina watak, nak attract pembaca untuk membaca. Itu terpulang. Okey? Bercakap dengan manusia ni hanya pada binatang sajalah. Kalau contohnya kereta api, kapal terbang, itu boleh tak? Tapi dia tak bercakap dengan manusia lah. Dia bercakap dengan binatang. Tapi lawan bercakap itu bukan manusia. Bukan manusia, Doktor. Prof. Okey. Maksudnya kalau kereta lori, dia mungkin cakap dengan sambung angkutan dia lah ataupun dengan tumbuhan boleh kan? Dengan benda lain boleh, tapi dengan cakap dengan manusia tak boleh. Okey? Sekiranya tidak menggunakan ilustrasi tetapi kita menggunakan gambar real dengan kebenaran. Okey. Untuk buku informatif kita ada jenis macam ni. Tetapi kita akan letak di sebelah-sebelah. Tetapi tetap juga kena buat ilustrasi sebab dan namanya buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak ni memang kena kita kena buat ilustrasi. Dia kena dominannya ilustrasi. Kita boleh jadikan dia ada gambar real. Contoh kalau macam katalah kita tentang fakta kan, kata gigi kan, gigi berlubang. Mungkin dia boleh letak gambar. Dia lukis trace balik ilustrasi kan, buat ilustrasi gigi berlubang. Tapi pada sama mungkin dia nak tunjuk realiti macam mana gigi berlubang hitam tu macam mana ke apa kan. Itu dia boleh letak kat tepi, itu sisip je gambar sebenar. Jadi pada masa sama kita ilustrasi dan juga gambar sebenar. Macam tu. Okey. Seterusnya, ilustrasi kena dalam bentuk digital atau hard copy. Okey, ini terpulang pada kemampuan pelukis. Kalau dia nak buat
digital boleh, nak buat manual boleh, lepas tu nak hantar email boleh, nak hantar salinan lembut ke DDP boleh, tapi kalau hantar-hantar tu kami tak menanggung risiko yang dia hilang ke ataupun dia rosak tu. Takut kan? Ataupun kalau yang ada di sekitar Lembah Kelang, ada berdekatan kami ni, boleh hantar-hantar. Nanti Roger je. Nanti kami kita set masa, kita boleh jumpa sekejap. Okay? Okay, yang ini jangan lupa link untuk kehadiran dan CJ. Okay, saya harap peserta-peserta berminatlah nak menulis dengan kami. Untuk maklumat semua, CJ akan auto-generate. Okay, ni. Kalau untuk novel, font dan spesifik dalam manuskrip atas pilihan penulis atau DP yang tetapkan. Okay, untuk novel, untuk penghantaran manuskrip, mungkin kami boleh bagi, kami tetapkanlah. Sebab kami nak tengok berapa halaman kan, sebab kalau dia guna spacing sampai 2.0 memanglah akan jadi banyak halamannya. Lebih banyak daripada kalau format sebenar 1.5. Macam tu contoh. Dan kalau dah siap untuk kita dah lulus untuk terbit, mungkin untuk pemilihan font tu kami akan buat, tapi kalau penulis tak cadangkan boleh berbincang dengan editor. Maknanya kita boleh bicara, kita tengok selagi mana ianya tidak melanggar terma penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita boleh pertimbangkan. Kalau kata cantik juga tulisan yang Dr. cadangkan ni kan, kita tak pernah buat, dan kalau ikut spek DBP boleh je, kami boleh je terima. Itu kita boleh bincang. Okey? Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan Syah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tanya macam apa untuk ilustrasi tu, kartun tu, sekiranya kita dah ada satu watak, macam kami kan penulis USM kan. Okey. Macam USM dia ada dia punya watak ikon untuk kartun tu. Macam dia ada kartun kanak-kanak dengan satu family lah. Jadi sekiranya kita nak ambil, nak guna ikon watak kartun USM yang memang dah copyright under USM, sebagai penulis yang berasal pada USM walaupun di bawah buku DBP, boleh ke? Yang tu kena dapatkan pelepasan hak cipta. Maksudnya kena dapat keizinan lah. Perlu ada, yang itu dari segi hak cipta. Maksudnya kalau macam saya cuma perlu dapatkan keizinan USM untuk menggunakan watak tersebut. Macam tu ke? Dalam buku tersebut. Dan dia nyatakanlah buku apa, di halaman berapa guna tu. Dia boleh nyatakan secara spesifik lah maksudnya. Tapi kalau dia guna, maksudnya pelukis akan tiru ikon tu tapi buat lagak ikut cerita Puan. Untuk ikut cerita begitu. Ya. Begitu, betul. Betul. Maksudnya kalau macam tu, maksudnya ialah maksudnya sekarang ni kita nak ambil ikon yang sedia ada, yang USM punya. Maksudnya itu memang perlu ada surat pelepasan surat hak cipta lah. Maksud pelepasan hak cipta menggunakan ikon tersebut lah untuk buku, tajuk apa, dan berapa halaman, kena spesifik betul-betul. So kalau yang tu dia tak akan, macam bila buku tu dikeluarkan, dia akan tulis kat situ ilustrasi hak cipta USM, macam tu ke? Later on. Tak ada. Dia tak ada mention apa. Dia tak mention apa-apa lah. Tak ada. Tapi kami ada, tapi di pihak doktor memang akan bagi kami surat perakuan tu lah. Sekiranya kalau ada tiba-tiba pihak USM sendiri datang untuk sue kami, kata kan. Maksudnya saya kata, yang ini penulis dah kemukakan, dah dapat surat pelepasan hak cipta lah guna benda ni kan. Ikon tu. Macam tu. Okey, faham. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya juga saya boleh rujuk juga bahan hak cipta, tapi ini jawapan dari pihak saya lah. Yang berdasarkan pengalaman. Tak apa, nanti saya tanya lagi lah untuk bahagian hak cipta. Tapi buat macam ni, yang itu boleh. Kalau ada surat pelepasan hak cipta. Okey? Cadangan mungkin ada cara, ada tak contoh pendidikan bapa pencinta untuk buku kategori informatif? Okey. Ni yang saya tunjuk ni adalah contoh buku informatif sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia cerita seorang budak, dua orang adik-beradik yang mereka ni mak dia guru, bapak dia arkitek. Mak dia guru, Mak dan Ani. Cerita ni dia nak cerita mereka ni nak bantu mereka punya
taman perumahan yang asyik alami banjir kerana longkang yang tersumbat. Jadi dengan bantuan ayah dia yang engineer ni, arkitek ke engineer? Engineer, jurutera, Mat dan Ani ni, ni watak lelaki perempuan ni, Mat dan Ani ni, mereka satu memikirkan cara kawan-kawan nak mengatasi masalah banjir tu yang mereka mencipta ni basikal tu. Jadi dia ada fakta sains di situ. Jadi ini perakuan juga daripada bahagian buku teks lah untuk yang kes motor yang dicerita pasal dia ada sentuh tentang penggunaan bahan ringan yang boleh terapung kan, bahan kita semula. Ini contoh buku informatif. Dia sama je macam buku bergambar doktor. Cuma dia punya konten tu dia ada macam fakta yang info macam sains, macam tentang itulah saya kata kalau macam untuk kampus kesihatan mungkin ada tentang perjalanan darah ke, pencernaan ke, contoh kan yang ada yang berkaitan, pergigian, tentang apa lagi? Kalau saya ni tak apa pakar sangat untuk yang kesihatan ni kan. Jadi mungkin pemakanan. Jadi apa yang doktor rasa boleh kita interpretasikan dalam bentuk penulisan kreatif, tapi kita selitkan. Macam yang Dr. Azman punya, dia buat cerita pasal gigi tu, tapi dia cerita tentang watak dia tu lah. Kacip dia jadikan itu sebagai watak, gigi sebagai watak. Macam tu. Itu idea-idea saya boleh bagi. Sebab saya rasa kalau tim ni dapat buat buku, sebab saya nampak tim ni cenderung dengan kepakaran yang ada boleh buat buku informatif macam ni. Maksudnya dengan, yalah, boleh dah ada kepakaran yang boleh menyokong fakta tu kan. Okay. Ilustrasi dalam format apa ya? Okay, ilustrasi dalam format apa? Itu yang saya kata kalau dalam JPEG. JPEG, kalau email JPEG. Kalau image kena 300 dpi ke atas. Kalau yang digital ni dia boleh set kot, kan? Dia boleh set dia boleh set, jangan bagi pecah kan kalau ni kan. Okey, cadangan. Mungkin ada cara untuk kami di USN Kampus Kesihatan dapat disediakan seorang ilustrasi untuk bantu penulis yang berpotensi ini. Boleh diusulkan kepada USN dalam bentuk grant khusus untuk buku-buku berkategori segini. Okay, Prof. Untuk cadangan ni kami berlapan dada untuk menerima cadangan ni, terbuka menerima cadangan. Tapi untuk dalam jangka masa yang untuk yang akan datang mungkin kami boleh usulkan ni di peringkat perbincangan pengurusan bahagian sendirilah untuk dibawa ke peringkat atas lah. Sekiranya ada ruang dan peluang untuk kita inilah ikut bentuk gerai ni kan, memang bagus juga sebenarnya. Dia kena ada MOU dan ini kita perlu melibatkan juga perbincangan bersama bahagian harta intelek jugalah. Nak tengok macam mana kan. Sebab berdasarkan ada satu bengkel di Sabah, Prof, pernah juga mereka ni tapi DBP tak get involved lah, dia tak terlibat dalam yang usul ni. Cuma dia penulis, dia bergabung penulis dengan satu universiti di Universiti Malaysia Sabah yang PML, Pusat Minda Lestari. Dia buat kolaborasi dengan ada disediakan pelukis sekali dalam tu. Kemudian baru dia approach DBP untuk buat kerjasama dan dia nak MOA. Dia ada lagi proses-proses dia tu kalau ada jalan yang kita yang ni kan. Tapi yang daripada DBP sendiri memang tak pernah lagi lah yang sepanjang yang saya dah tangani ni belum pernah lagi yang kami usulkan lah. Yang ada daripada universiti dia cari dan dia sendiri yang tentukan, dia lead dalam tu. Dan dia ada dalam MOE, dia ada persen dia sendiri USM. Tu masih di peringkat draft juga sebenarnya tu, belum lagi ditandatangani. Masih dalam peringkat semakan oleh bahagian harta intelek. Okey. Terima kasih ya Prof atas cadangan. Okey, ada lagi soalan? Jika pengalaman manusia bercakap. Assalamualaikum. Ya. Saya Mariam daripada Pusat Pengajian Sains Kesihatan. Okey. Saya nak bertanya, dulu saya pernah terbitkan buku dengan DBP pada tahun 2015. Ni saya tunjuk contoh. Ni buku saya rasa, ni buku informatif, Sel Darah Putih.
Kejap-kejap doktor, sekejap tak nampak. Mana? Oh, pernah tengok? Kan. Ha. Okey, Okey, cantik. Okey. projek buku ni pada tahun 2015. Okey. Tapi siap dalam 2017 lah lebih kurang. Cuma Hmm. soalan saya, okey, memandangkan pada masa tu kita memang disediakan Illustrator, kita bagi contoh gambar dan kemudian Illustrator tu akan lukis ataupun cari di tempat lain lah. Dan salah satu isu pada masa tu adalah isu copyright, di mana kalau contoh saya ambil gambar daripada internet, kemudian saya dah tulis note kat situ bahawa ini adalah gambar daripada internet, so Illustrator akan carikan gambar lain yang tak perlu copyright, yang tak ada copyright issue lah. Jadi soalan saya, sekiranya buku tu bercampur gambar macam ni, ada yang dilukis dan ada juga gambar sebenar. Betul. So kalau macam tu boleh ke? Maksudnya katakan saya ambil gambar daripada tempat yang berbayar, yang tak ada isu copyright, adakah dibenarkan untuk mencampurkan ilustrasi? Maksudnya Boleh. ada yang dilukis dan ada juga yang gambar sebenar. Boleh, seperti yang tadi saya rasa Prof. Miza kot tanya tadi kan. Dia kata nak guna gambar real. Okey, itu Ya, seperti yang tadi doktor, boleh, tapi macam ni, dia kena ada juga gambar yang jadi ilustrasi, tapi yang itu jadi sisipan tunjuk, okey, ini yang real, yang betul. Yang realitinya okey. gambar dia begitu. Contoh kalau seliput darah tu kan, mungkin ada gambar betul kan. Betul. Ya. Dia ada gambar ilustrasi juga. Sebelah ni tunjuk gambar sebenar. Okey, Sebab okey. sebab bukan apa, sebab kalau untuk buku kanak-kanak tu terus saya difahamkan dia kena sebab keberatan tu dia kena pastikan, sebab takut nanti kalau kita kata boleh je gambar real, takut nanti keseimbangan buku tu dia akan jadi tiba-tiba nanti yang dominan memang nampak akan menjurus ke yang real. Kan? Jadi Okey, untuk okey, play okey. safe, untuk kita lagi selamat, itu yang kami kata lagipun untuk ketiga anak ni memang kita galakkan jadi ilustrasi, tapi sama-sama kita tunjuk ni gambar real dia. Oh, okey. Satu lagi, Puan. Tadi Puan ada sebutkan tentang yang bengkel akan datang tu. Kalau boleh nak Illustrator tu join sekali, datang sekali. Tak perlu. Tak perlu. Kami tidak mewajibkan. Sebab yalah takut kalau entah benda ni apa ni, dia kalau kata kalau kita buat ni kat Kelantan kan, kalau kita buat ni kat mana Kelantan kan tak salah saya, okey. Ya, Kelantan. Takut pelukis yang diambil tu dari Johor ke, dari KL ke. Ya, betul. Itulah concern saya. Kita mengambil kira juga faktor tu sebab kita tentang penginapan, perkilometeran kita tak tanggung. Kita hanya akan tanggung makan minum sahaja. Seperti perjalanan ni. Dan saya sangat, itulah kami tahu sebab benda ni lagipun bila bengkel pertama ni kita akan komen, tapi saya rasa benda tu penulis akan ambil note dan jelaskan pada pelukis. Okey, okey. Satu lagi soalan last saya, adakah buku tu nanti semua berwarna? Contoh kalau buku kanak-kanak, sebab kalau yang buku dulu ni dia memang penuh warna. Adakah yang kali ni pun akan berwarna juga? Ya, Ataupun kalau hanya untuk warna kategori untuk gambar sahaja? Tak. Maksudnya kalau untuk buku bergambar, buku berilustrasi, buku informatif, yang 3 yang ada ilustrasi ni, memang dia 4 warna. Maksudnya semua berwarna. Berwarna penuh. Dan satu lagi tadi doktor, saya takut saya terlupa. Mungkin saya ada terlepas juga. Bila doktor kata gambar sebenar itu perlulah ada sumber. Sumber maksudnya copyright itulah. Yang ini pun akan jadi isu. Ini pun antara isu yang bila tadi ada pertanyaan kenapa manuskrip draft asal dengan penerbitan lama. Sebab penulis gagal mendapatkan keizinan daripada gambar yang dia dapat. Itu pun sebenarnya itulah dia selalunya bila kita ada penulis kadang-kadang yang dia tak berterus terang. Mungkin sebab faktor dia tak nak tukar gambar lain. Tapi bila dah sampai di peringkat, ada beberapa peringkat, kami dapat kesan. Ataupun ada orang lain yang tim-tim lain yang dapat sedar. Rasa ini gambar ni daripada orang lain sebenarnya. Ini gambar orang lain. Sebiji macam tu kan. Jadi bila kami minta dia untuk dapatkan balik keizinan ataupun dapatkan dia nak cari balik gambar yang seumpama itu,
dia dapat masalah lah. Jadi di situ pun antara yang kenapa dia pending lah. Jadi Kalau gambar tu, contoh gambar sendiri, contohlah kalau saya kata saya cerita pasal darah, so gambar tu kita ambil daripada, contoh kita nak kata derma darah. So derma darah tu katakan gambar kita sendiri mendermakan darah. So kalau macam tu tak apa ke? itu tak apa. Kalau sendiri punya, maksudnya nanti kita untuk gambar, kalau ada gambar real yang diberikan kepada kami akan bagi satu surat menyatakan perakuan. Dalam surat perakuan tu dia bukan hanya mengesahkan manuskrip itu asli daripada dia, tetapi gambar yang sebenar yang diberikan juga, dia akan ada satu statement bertanggungjawab menyatakan gambar asli yang diberikan tu adalah hak milik penulis ke ataupun telah mendapat kebenaran daripada bla 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 bla. Tapi ada juga kalau dapat dari kebenaran sesiapa bla 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 tu, kena ada surat lagi yang bukti yang dia kata konon lah, dia kata dia minta daripada Jabatan Kementerian Kesihatan. Gambar tu kan dia ambil kat web. Jadi ada surat buat-buat yang membenarkan benda tu. Dan itu yang saya kata tadi, yang itu Kira macam consent form lah kita katakan surat ya, kebenaran untuk kan. kita filekan, sebab kalau ada timbul, ialah sebab kami editor di bahagian ni, dia ada risiko untuk ditukarkan di mana-mana. Jadi apabila buku ni dah selesai, mana tahu kan, tiba buku ni kadang-kadang dia macam rumah dah siap, pahat baru nak berbunyi kan. Dia jadi macam tu. Jadi editor yang baru menangani, dia boleh rujuk file. Dan ini boleh kata sebagai perisai dia untuk kena tembak. Maksudnya dia ada bukti. Yang mana editor sebelum ni memang dah dapatkan dan benda ni dah clear. Tak ada isu. Jadi sumber tu perlu dapatkan ada sumber dan keizinan. Kalau gambar sendiri, tak ada masalah. Okey, terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Ada lagi tak? Ni jika organ dalaman manusia bercakap dengan kanak-kanak. Sama lah macam tadi. Dia macam ni. Dia kalau bercakap dengan manusia je tak boleh. Dia kalau organ dalaman tu, bila organ dalaman tu bercakap sesama mereka. Dia macam tu. Macam mana dia nak cakap dengan manusia organ dalaman? Maksudnya dia keluar daripada badan. Okay.